Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Atif bin Azizi. Nombor matrik 051614. Hari ini saya akan membentangkan tentang pemimpin dan politik. Okey, pemimpin politik merupakan watak yang paling penting dalam menggerakkan cerita berunsur politik mengikut kesesuaiannya. Pemimpin politik itu mempunyai peranan yang penting dan tanggungjawab yang tertentu dalam menggerakkan sesebuah organisasi. Mereka inilah penguasa negara yang akan menjadi ketua dalam perjuangan parti, hala tuju masyarakat dan negara. Sekiranya pemimpin itu menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan, maka sesebuah perjuangan itu atau organisasi itu akan maju dan makmur tanpa sebarang masalah. Begitulah sebaliknya, sekiranya pemimpin politik itu bersikap negatif, pimpinan yang dijalankan itu tidak akan berada pada kedudukan yang sepatutnya, yakni berlaku permainan politik yang beransur negatif. Pemimpin politik ini merupakan individu utama dalam aspek pemerintahan. Berjaya atau tidak sesebuah organisasi itu adalah bermula daripada sikap dan tanggungjawab pemimpin dalam menggerakkan pemerintahan yang diamanahkan, dalam mengutamakan kesejahteraan dan keselesaan rakyat yang dipimpinnya. Seterusnya ialah hanya organisasi yang mempunyai matlamat yang jelas sahaja yang boleh merangsang dan menggerakkan stafnya untuk menyumbang ke arah pencapaian organisasi cemerlang. Masalah dalam pelantikan pemimpin pada zaman sekarang ialah kekurangannya calon yang berkeupayaan dan berkelayakan. Pemilihan pemimpin seharusnya berasaskan kompetensi yang ditetapkan oleh organisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal bin Ahmad Adnan, nombor matrik 049853. Jadi pada hari ini insya-Allah saya akan menerangkan berkaitan dengan kepimpinan dalam politik. Apa yang disebutkan dengan kepimpinan? Pertama sekali kita akan melihat kepada takrifan kepada pimpinan, iaitu menurut Muhammad Rush Rashid, kepimpinan adalah yang merangkumi berbagai segi dari interaksi pengaruh pemimpin dengan pengikut dalam mengajar tujuan bersama. Okey, saya akan jelaskan di sini dengan lebih faham, dengan lebih lanjut, iaitu kepimpinan atau sering disebut dengan leadership adalah kemampuan seseorang pemimpin atau leader itu untuk mempengaruhi orang lain, iaitu orang yang dipimpin lah, orang yang di bawahnya, orang yang dipimpin, sehingga orang yang dipimpin tersebut bertingkah laku sebagaimana yang dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Itulah maksud kepada definisi yang telah saya berikan sebentar tadi. Jadi kita akan teruskan dengan maksud politik. Politik atau siasah syariah didefinisikan oleh para fuqaha sebagai sistem peraturan dan undang-undang yang diperlukan di dalam mengurus sesebuah negara bertepatan dengan asas-asas agama bagi menjamin pencapaian kemaslahatan kepada manusia, menunaikan segala keperluan mereka dan menjauhkan mereka daripada kemudaratan dunia dan akhirat. Ketika awal pemerintahan Islam, iaitu pada zaman Rasulullah SAW, telah wujud piagam Madinah atau dikenali dengan Sahifah Madinah. Ini menunjukkan bahawa kepada kestabilan politik dan ketatanegaraan Islam pada zaman Nabi Muhammad. Pelantikan yang dibuat adalah berdasarkan kepada kaedah-kaedah yang telah ditetapkan dalam Islam, seperti yang ini adalah kaedah-kaedah dalam pelantikan pemimpin. Contohnya kaedah pelantikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu sewaktu zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kedua adalah pelantikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasul. Dan ketiga adalah kaedah pelantikan melalui keputusan permesyuaratan, iaitu Ahlul Halli wal Aqdi, atau dengan nama lainnya adalah Al-Ikhtiyar. Yang keempat adalah kaedah pelantikan melalui wasiat sebagaimana yang terjadi dalam pelantikan Umar sebagai khalifah yang kedua. Yang seterusnya adalah kaedah penunjukan wilayatul ahdi, iaitu pelantikan yang telah ditentukan oleh imamah sebagai khalifah. Yang seterusnya kaedah pelantikan secara revolusi sebagaimana yang terjadi dalam pelantikan Ali. Dan yang ketujuh adalah pelantikan secara keturunan sebagaimana pelantikan Muawiyah bin Abi Sufyan. Okey, seterusnya kita pergi kepada kedudukan kepimpinan dalam politik. Berdasarkan kepada ijma' ulama', perlembagaan kepimpinan atau imamah atau khilafah iaitu adalah fardu kifayah, yang mana pandangan ini dilihat menerusi sejarah Khulafa Ar-Rashidun dan beberapa khalifah selepas mereka.
Okey, kita akan meneruskan lagi dengan kepimpinan politik menurut Al-Mawardi. Al-Mawardi ni merupakan tokoh dalam membicarakan hal ehwal yang berkaitan dengan kepimpinan dalam politik ni. Ada lagi tokoh seperti Ibn Khaldun, Al-Mawardi, Ibn Taymiyah. Jadi saya ambil di sini adalah berkaitan dengan kepimpinan politik menurut Al-Mawardi. Yang pertama sekali, pandangan Al-Mawardi dalam bidang kepimpinan politik digunakan pakai oleh pemerintah sebagaimana yang diutarakan oleh beliau dengan cara pemilihan imam. Okey, dia mengutarakan bagaimana cara pemilihan imam ataupun cara pemilihan pemimpin. Okey, yang pertama adalah berdasarkan kepada ahlul ikhtiyar, atau dengan nama dia adalah ahlul halli wal aqdi, iaitu yang bermaksud sebagai mereka yang mempunyai autoriti dalam memilih imam dengan 3 syarat. 3 syarat kepada ahli ikhtiyar ni tadi. Okey, yang pertama adalah memiliki sikap yang adil. Yang kedua, memiliki ilmu pengetahuan yang memungkinkan mereka mengetahui siapa yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai imam. Dan yang ketiga adalah memiliki wawasan yang luas dan kearifan yang memungkinkan mereka memilih siapa yang paling tepat untuk menjadi imam dan paling mampu bertanggungjawab ke atas kepentingan umat di antara mereka. Seterusnya adalah yang kedua, berdasarkan ahlul al-imamah, iaitu mereka yang berhak untuk mengisi jawatan imam ataupun pemimpin tersebut, dan jawatan ini mestilah mempunyai 7 syarat yang ditetapkan oleh Al-Mawardi. Yang pertama adalah adil dengan segala pensyaratannya. Yang kedua adalah ilmu pengetahuan yang memadai untuk ijtihad. Yang ketiga adalah sihat pendengaran, penglihatan dan lisannya, kuat anggota-anggota tubuhnya, wawasan yang memadai untuk mengatur kehidupan rakyat dan mengelola kepentingan umum. Seterusnya adalah keberanian yang memadai untuk melindungi rakyat dan juga menghapuskan musuh. Dan seterusnya adalah keturunan Quraisy. Okey, beliau juga telah memperkenalkan satu sistem, iaitu dinamakan sebagai sistem kontrak sosial, iaitu satu persetujuan yang melahirkan kewajipan dan hak ke atas dua belah pihak atas dasar saling memerlukan. Apa yang dimaksudkan dengan kontrak sosial ini adalah yang mana kontrak sosial di antara orang yang memilih pemimpin, iaitu ahlul halli wal aqdi tadi, dan juga pemimpin dengan orang-orang yang memilihnya, iaitu dia tu, sebab tu dia kata melahirkan kewajipan dan hak ke atas dua pihak yang saling memerlukan antara satu sama lain. Okey, menurut Al-Mawardi, pemerintah negara atau imamah dapat digantikan jika tidak dapat melaksanakan tugas dengan 2 alasan. Yang pertama adalah disebabkan oleh perubahan dalam hal moral, dan yang seterusnya adalah jika terjadinya perubahan kepada diri pemerintah. Jadi setakat itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz bin Marazi, 049845. Baik, seterusnya ialah perlukah seseorang individu muslim menyertai politik? Para ulama telah menetapkan bahawa politik merupakan salah satu cabang dalam disiplin ilmu Islam, dan ia dibincangkan di bawah perbahasan fiqh, bukan di bawah perbahasan akidah yang menjadi perkara usul dalam agama. Para ulama sepakat menyatakan bahawa hukum melantik pemimpin dalam Islam adalah wajib. Dalil atas kewajipan ini adalah berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li thalathatin yakunu bi falatin minal ardi illa amiru ahadahum. Maksudnya tiada harus bagi 3 orang yang berada di tengah-tengah bumi yang lapang, yakni bermusafir, melainkan mereka mesti melantik salah seorang mereka sebagai pemimpin. Seterusnya beberapa nukilan daripada perkataan tokoh ilmu Islam. Yang saya petik di sini adalah Ibn Taymiyah. Beliau mengatakan bahawa kalaulah sekalipun melantik pemimpin salah seorang daripada bilangan kumpulan yang kecil, yang 3 orang tadi, itu wajib, maka ini menunjukkan bahawasanya begitu jugalah wajibnya melantik pemimpin dalam komuniti yang lebih besar. Jadi kesimpulan daripada nukilan ulama ini, sebuah kelompok masyarakat yang tidak mempunyai ketua, nescaya akan porak-porandalah masyarakat tersebut, dan hal ini adalah bertentangan dengan tuntutan syarak. Seterusnya berkenaan dengan kriteria pemimpin muslim. Pertama sekali ialah dengan mempunyai sifat taqwa yang tinggi dalam diri.
Umar Asyaqar mengatakan bahawa takwa itu ialah seorang Muslim menjadikan di antara dirinya dan Allah itu sebab terdapat satu penjagaan daripada tergelincir ke dalam jurang kemurkaan Allah SWT. Maka dengan sifat takwa ini yang ini menjadikan seorang pemimpin sentiasa berhati-hati dalam memutuskan sebarang keputusan. Yang kedua ialah sifat bijaksana. Seperti mana pemerintahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa memerintah kota Madinah. Dengan sifat kebijaksanaan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu memupuk semangat perpaduan di antara kabilah dan sekaligus menjadikan kota Madinah sebagai sebuah tempat pemerintahan yang agung. Dan kedua ialah sifat keberanian. Melalui sifat keberanian ini, seorang pemimpin berani dalam menyatakan apa jua kebenaran tanpa menghiraukan ugutan daripada pihak-pihak lain. Seterusnya ialah pemimpin perlulah berani dalam melakukan perubahan untuk meraih keberuntungan, sama ada keberuntungan dunia dan akhirat. Perkara jumud dan sikap anti kemodenan adalah satu perkara yang perlu dijauhi kerana ia menjadikan ketamadunan Islam menjadi semakin mundur dan tidak mampu berdaya saing dengan negara-negara yang lain. Seterusnya ialah berakhlak mulia. Menurut Al-Mawardi dalam kitabnya mengatakan bahawa sifat ini wajib dimiliki oleh pemimpin Muslim supaya mampu dijadikan contoh pedoman yang baik, qudwah hasanah untuk diikuti oleh orang yang dipimpinnya. Maka kesemua sifat-sifat terpuji ini adalah didasari daripada kesebatian sifat taqwa dalam diri. Maka Muslim yang mempunyai hati yang bersih mestilah berpaksikan ketakwaan yang penuh kepada Allah SWT, bersendikan syar'iyah dan berakhlak dengan sifat mahmudah. Inilah yang disebut dalam sebagai pemimpin berdasarkan kecerdasan hati yang sebenarnya. Seterusnya ialah gelaran dalam Al-Quran dalam menggunakan perkataan pemimpin. Yang pertama ialah khalifah. Khalifah menurut bahasa ialah menggantikan atau menempati tempatnya atau mereka yang datang setelah orang lain dan menggantikan tempatnya. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah yang bermaksud sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Okey, yang seterusnya ialah ulul amri. Perkataan ulul amri ini merupakan dua perkataan, iaitu ulu yang membawa maksud pemilik dan amru yang bermaksud urusan, perkara atau perintah. Apabila digabungkan ini membawa maksud pemilik urusan atau pemilik kekuasaan, dan sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 59 yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri. Kat sini ada ulil amri, orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, kamu berselisih dalam sesuatu perkara, maka hendaklah mengembalikannya kepada kitab Allah, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Yang seterusnya ialah imam. Imam membawa maksud seorang yang diikuti, seperti imam solat, ketua kaum dan pemimpin kepada masyarakat, seperti mana dalam firman Allah Subhanahu Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 124 yang bermaksud, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimah, surahan dan larangan, maka Nabi Ibrahim pun menyempurnakannya. Setelah itu Allah berfirman, sesungguhnya aku melantikmu menjadi imam, pemimpin ikutan bagi umat manusia. Nabi Ibrahim pun memohon dengan berkata, ya Tuhanku, jadikanlah juga apa jua kiranya dari keturunanku pemimpin-pemimpin ikutan. Allah berfirman, permohonanmu diterima, tetapi janjiku ini tidak akan didapati oleh orang-orang yang zalim. Seterusnya ialah Malik. Istilah Malik atau Raja telah dijelaskan dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 247 yang bermaksud, dan Nabi pula berkata kepada mereka bahawasanya Allah telah melantik Talut, Raja Talut, menjadi raja bagi kamu. Mereka menjawab, bagaimana dia mendapat kuasa memerintah kami sedang kami lebih berhak dengan kuasa pemerintahan itu daripadanya, dan ia pula tidak diberi keluasan harta kekayaan. Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilihnya Talut menjadi raja kamu dan telah mengurniakan kelebihan dalam lapangan ilmu pengetahuan dan kegagahan tubuh badan. Akhir sekali ialah kesimpulan. Berdasarkan penerangan di atas, dapat kita lihat bahawa pentingnya seorang pemimpin itu dalam melaksanakan politik. Hal ini kerana tanpa seorang pemimpin yang bertanggungjawab, yang menggalas tugas dan amanah yang telah diberikan, akan menjadikan
sebuah negara itu, sebuah masyarakat itu akan menjadi kucak-kacir porak-poranda. Dengan ciri-ciri kepimpinan yang bertanggungjawab dapat menjadikan diri mereka sebagai role model, yakni sebagai contoh kepada masyarakat umum. Sekian itu daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.